واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. Banjir 2014 di Kelantan ini berlaku kerana hujan yang terlalu lebat bermula sejak 17 Disember 2014. Sukatan hujan pada hari itu di semua stesen berjumlah 2,596 mm. Kesannya pada 18 Disember, paras air Sungai Lebir, Sungai Kelantan dan Sungai Golok meningkat ke paras bahaya di 5 tempat: Tualang, Tangga Kerai, Jambatan Gilmat, Tambatan Diraja dan Rantau Panjang. Sementara itu di Sungai Semerak berada di paras berjaga-jaga. Berikutnya pada 21 Disember, sekali lagi hujan yang lebat turun di Gua Musang dan Kuala Kerai. Diikuti pada 22 Disember, hujan yang lebih lebat dan menyeluruh di semua bahagian hulu Kelantan. Sukatan hujan di stesen Gunung Gagau, Gua Musang merekodkan hujan lebat yang luar biasa selama 3 hari berturut-turut, bermula 21 sehingga 23 Disember dengan catatan terkumpul 1,295 mm yang menyamai turunan hujan selama 64 hari bagi hujan biasa. Faktor ini mencetuskan limpahan air yang banyak dan arus yang deras kerana Gunung Gagau kedudukannya di puncak setinggi 4,500 kaki. Fenomena hujan lebat di Gunung Gagau itu telah mencetuskan kesan banjir besar yang mengulangi banjir pada tahun 1967 dan 2004. Malah di sesetengah kawasan banjir 2014 yang lalu dikatakan ia lebih besar ekoran kesannya yang membawa banyak kerosakan kepada harta benda dan sebagainya. Berikutan hujan lebat berlaku dalam 2 tempoh, satunya pada 17 Disember dan satu lagi pada 21 dan 22 Disember 2014. Maka banjir besar telah berlaku dalam 2 gelombang. Gelombang pertama pada 15 sehingga 18 Disember adalah kesan daripada hujan lebat di Kelantan Utara menyebabkan kenaikan paras air Sungai Golok dan Sungai Kelantan. Akibatnya banjir gelombang pertama melanda di kawasan Rantau Panjang, Pasir Mas, Pasir Putih dan Bacok. Penduduk yang mengalami banjir mula berpindah ke pusat pemindahan. Di Rantau Panjang, Pasir Putih, Kampung Tikat Kota Baru antara kawasan yang terkesan teruk. Kesan hujan lebat 4 hari berturut-turut seperti rekod di Gunung Gagau Gua Musang menyebabkan berlaku banjir gelombang kedua bermula 22 sehingga 27 Disember. Sebahagian kawasan hulu Kelantan, air sungainya naik mendadak meliputi 85% kawasan Gua Musang dan di kawasan Kuala Kerai serta di sepanjang laluan Sungai Kelantan. Kemudiannya arus deras mulai tiba di kawasan Kota Baru pada 24 Disember dan tanggal 25 Disember limpahan air turut melanda hilir Kelantan, terutama Tumpak dan Kota Baru. Ini menyebabkan bandar Kota Baru sendiri turut ditenggelami air. Pada masa itu, paras air sungai di Tambatan Diraja meningkat kepada 6,5 meter, iaitu 1,5 meter melepasi paras bahaya. Pihak berkuasa negeri melalui Jawatan Kuasa Bencana Banjir Negeri telah pun mengeluarkan notis amaran impak banjir besar di sepanjang tebing Sungai Kelantan. Peristiwa banjir kali ini amat menguji kesabaran penduduk yang terlibat dan cukup mencabar tanggungjawab serta
komitmen kepimpinan. Kesusahan rakyat dan beban tanggungan kerana banjir amat memilukan. Ia mengundang rasa keprihatinan yang tinggi dan kasih sayang yang mendalam pucuk pimpinan negeri. Demi berkongsi kesusahan dan membukti keprihatinan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Muhammad Kalimah telah mencemar duli menemui dan meninjau serta menyantuni rakyat. Demikian juga Menteri Besar Kelantan, Ustaz Datuk Haji Ahmad Yaakob adalah seorang pemimpin yang sentiasa mengambil perhatian dan mendekati apa jua kesusahan rakyatnya. Peristiwa banjir 2014, tatkala gelombang pertama Menteri Besar turut bergegas melawat dan menyantuni penduduk yang mengalami banjir, turut sama membuktikan keprihatinan adalah ahli esko kerajaan negeri dan wakil-wakil rakyat setempat yang turut bergegas turun membantu dan menghulurkan bantuan kepada penduduk yang terlibat banjir. Apa yang pasti, nilai berkebajikan sedia tersemat di jiwa setiap pemimpin. Nilai berkebajikan ini turut dikongsi sama oleh semua pimpinan dan para pegawai Kerajaan Negeri Kelantan. Buktinya, Kerajaan Negeri turut membuka dan menguruskan Pangkalan Harapan, pusat pemindahan dan penyediaan keperluan kepada semua penduduk yang terlibat dengan banjir, termasuklah sokongan tentera, polis, bomba, Jepam dan pelbagai agensi penyelamat. Atas bukti keprihatinan itu, peristiwa banjir lalu turut mendapat simpati dan sokongan daripada Kerajaan Negeri Selangor dan Pulau Pinang. Ia turut mendapat dukungan daripada negara jiran Thailand. Mereka adalah kawan tatkala susah dan senang. Terima kasih dan tahniah jua kepada semua yang datang membantu. Memandang kesan banjir kali ini agak besar, menerusi gerakan bantuan oleh pihak parti, penghulu dan turut disokong oleh pelbagai badan sukarela atau NGO. Sehinggalah pasca banjir, kesungguhan dan rasa simpati telah ditunjukkan begitu bersungguh-sungguh oleh pelbagai pihak. NGO seperti Yayasan Amal dan Jabatan Amal, Perakan, Royalty Art, Papisma, Muslim Care, Ikram, Mesra, Profirma dan pelbagai persatuan alumni serta banyak lagi persatuan yang datang membantu secara direct kepada penduduk yang terlibat banjir. Terima kasih kepada semua di atas budi dan jasa kalian. Sejurus banjir berlalu, kesannya amat memilukan. Ia dikongsi kesedihan hatta titisan air mata, kehibaan penduduk yang rumahnya dihanyut, rosak 100% dan kondisi rumahnya yang sudah tidak mampu diduduki, turut menanggung kehilangan harta benda, ternakan dan kebun punca rezeki. Malah ada yang tergendala perniagaan dan aktiviti ekonomi. Ia mengundang masa depan yang belum pasti. Paling terkesan di jajahan Kuala Kerai, kemudian Gua Musang dengan jumlah rumah hilang melebihi 2,300 buah. Kerugian keseluruhan melebihi 1 bilion ringgit. Mengundang satu perhatian besar kerajaan negeri maupun pusat untuk memulih semula segala-gala kesan banjir. Menteri Besar Ustaz Datuk Haji Ahmad Yaakob mengumumkan sebanyak lebih daripada 52 juta ringgit diperlukan untuk pembinaan dan membaiki rumah. Maka kerajaan negeri tidak menunggu lama untuk membina tempat tinggal transit berupa kemah atau pusat penempatan sementara. Dalam masa yang sama, usaha pembinaan rumah-rumah kekal telah diteruskan. Ia berkat kerjasama dan bantuan daripada pelbagai pihak.
Ini semua ujian yang Maha Esa untuk mengukur keimanan dan ketakwaan umatnya. Selayaknya penduduk yang terlibat merakamkan syukur dan terima kasih serta redha dengan ketentuan ilahi ini. Tahniah dan terima kasih juga kepada pihak yang sudi menolong dan membantu. Kerajaan Negeri Kelantan bersedia berganding bahu dengan semua pihak termasuk kerajaan pusat demi pemulihan semula segala-galanya. Satu jawatan kuasa khas dibentuk di bawah Timbalan Menteri Besar dan dibantu oleh Esko Perumahan bagi meneruskan usaha pembinaan rumah untuk penduduk yang kehilangan rumah. Pihak Majlis Agama Islam Kelantan turut memperuntukkan 32 juta ringgit untuk tujuan yang sama. Pihak kerajaan negeri juga telah mengenal pasti seluas 460 hektar tapak rumah. Begitu pula kerajaan negeri bersama-sama dengan pelbagai NGO untuk melaksanakan pelan penempatan sementara dan pembinaan rumah. Di samping merancang untuk memulih pelbagai kerosakan yang berlaku, apa yang penting kerajaan negeri dan penduduknya serta semua golongan amat prihatin dan komited untuk mengembalikan semula keselesaan dan kesejahteraan hidup penduduk yang terlibat dengan banjir. Anggaplah bencana banjir Kelantan kali ini adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kerana Allah yang menurunkan hujan lebat sebagai cara untuk menstabilkan bumi Kelantan selepas melalui pergerakan air di celah lorah, kali dan sungai. Puing-puing tanah-tanah yang bergerak bersama aliran air hujan adalah satu proses dinamika fizikal yang bakal merubah relief dan lapisan permukaan. Ia satu proses hidrologi dan geomorfologi. Meskipun di sebalik rahmat Allah itu ada kemusdahan dan kerosakan hatta mengancam kehidupan flora dan fauna termasuk kita sebagai umatnya. Namun dengan penuh ketakwaan, ia hendaklah dijadikan asas peringatan akan adanya kekuasaan ilahi. Maka sebagai umatnya hendaklah sentiasa bermuhasabah, apakah selama ini kita terlalu rakus terhadap alam ciptaannya. Ambillah iktibar daripadanya. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Selamatkanlah ya Allah, ya aman al-khaifin, aminna mimma nakhaf. Kita boleh sebut ya aman al-khaifin, salimna mimma nakhaf. Ya aman al-khaifin, najjina mimma nakhaf. Amin. Ya Allah, arahkanlah airmu ya Allah, beredar di sini. Masya Allah, bubu. Air itu bubu. Air bubu, air kona. Masya Allah, boleh. Air lagi, air kona. Air kona, tinggal bersama. Tinggal bersama. Kayu tu.